Tepat jam 3 petang, Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam edisi MG 30 Oktober 2020. Berita utama, Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang bermesyuarat 4 jam malam tadi memutuskan agar semua anggota kabinet yang mewakili parti itu terus kekal dalam kerajaan dan beriltizam untuk terus menjaga kebajikan rakyat serta mempertahankan maruah parti. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata keputusan tersebut dibuat berdasarkan fungsi UMNO sebagai sebuah parti yang dasar-dasarnya sentiasa memberikan keutamaan kepada agenda rakyat. Mesyuarat juga katanya memutuskan agar makna rakyat dikembalikan bagi mewujudkan kerajaan yang stabil dengan mengadakan pilihan raya umum setelah pandemik COVID-19 dapat dikawal dan berada di peringkat minimum. Menurut Datuk Seri Ahmad Zahid, UMNO menjunjung titah yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu untuk terus memastikan pentadbiran negara diurus dengan baik berpandukan keluhuran undang-undang. UMNO yang juga katanya menghormati semangat yang termaktub di dalam perlembagaan negara dan tidak membawa negara ke dalam darurat sebagaimana yang telah dicadangkan oleh pihak kerajaan. Selain mesyuarat malam tadi juga memperhalusi pelbagai pandangan dan harapan rakyat mengenai Belanjawan 2021 untuk diangkat kepada kerajaan termasuklah isu pelanjutan tempoh moratorium dan bantuan sara hidup kepada rakyat yang hilang punca pendapatan akibat COVID-19. Malah turut dibincangkan bantuan kepada belia yang menganggur, bayaran khas kepada Barisan Hadapan dan beberapa inisiatif untuk meningkatkan perkembangan ekonomi negara. Beliau juga menegaskan bahawa UMNO tidak teragak-agak mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang mempersoalkan pendirian UMNO dalam mendukung titah Seri Paduka Baginda demi menjaga kedaulatan raja-raja dan kepentingan rakyat. Berita nasional, sebuah kilang berasaskan makanan yang terletak di Kampung Baru Balakong akan didakwa kerana didapati mencemarkan Sungai Balak. Jabatan Alam Sekitar JAS telah membuka kertas siasatan untuk pendakwaan di mahkamah bagi kesalahan-kesalahan di bawah Seksyen 25-1 dan Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Influen Perindustrian 2009, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Ketua Pengarah JAS Nordin Jaafar berkata pencemaran itu telah dikesan selepas JAS menemui punca luahan air berwarna putih dan di tepi-tepinya digenangi cecair hitam berminyak dan mengalir secara berterusan ke Sungai Balak dan pegawainya telah mengambil sampel influen cecair tersebut. Dalam pada itu, siasatan juga mendapati influen tanah dan lelehan minyak hitam didapati mengalir memasuki longkang kilang dan seterusnya memasuki satu saluran paip bawah tanah yang mengalir ke Sungai Balak. Air berwarna putih daripada proses pengeluaran premis bercampuran sisa minyak dialih ke longkang tanpa melalui sistem rawatan Perintah Larangan PL di bawah Peraturan 30 Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Influen Perindustrian 2009 oleh Ketua Pengarah Alam Sekitar yang dikeluarkan bagi melarang pengendalian proses perindustrian untuk satu tempoh sehingga langkah-langkah pemulihan seperti mana diarahkan itu dipatuhi. Manakala sebanyak 3 sampel diambil dan telah dihantar ke Jabatan Kimia Malaysia JKM dan keputusan analisis kimia dijangka diperolehi dalam masa terdekat. Gara-gara tidak mempunyai kad touch and go untuk melepasi Tol Seri Muda Shah Alam, seorang warga emas memasuki laluan melawan arus di hadapan Balai Bomba dan Penyelamat Seksyen 15 Shah Alam, Lebuh Raya Kelang Shah Alam. Video yang telah berdurasi 1 minit 14 saat hasil rakaman orang awam yang melihat kenderaan Peradua Kelisa dipandu di laluan melawan arus sejauh 2 km selepas disyaki melanggar kenderaan lain sebelum itu. Ketua Polis Daerah Shah Alam Asisten Komisioner Baharudin Mat Taib berkata, pemandu Kelisa dikenal pasti sebagai lelaki warga emas berusia 73 tahun itu telah ditahan di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu hingga menyebabkan kemalangan. Menurut soal siasat ke atas, suspek warga emas itu mendapati dia memandu dari rumah di Seksyen 8 hendak ke pusat beli belah Tesco yang terletak di Seksyen 13 namun tersalah jalan dan memasuki lebuh raya LKSA. Apabila sampai di Plaza Tun Sri Muda, pemandu Kelisa tersebut tiada kad touch and go lalu berpatah balik melawan arus untuk balik ke rumah.
6 anggota polis ditahan kerana disyaki memeras ugut orang awam di sekitar Serdang semalam. Perkara itu disahkan Ketua Polis Selangor Datuk Nur Azam Jamaluddin. Tanpa mendedahkan butiran lanjut penahanan kesemua suspek, beliau berkata mereka ditahan oleh sepasukan polis dari Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard GIPS Bukit Aman. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Serdang ACP Razali Abu Samah berkata pihaknya menyiasat kes tersebut mengikut Seksyen 384 Kanun Kesesaan berhubung kesalahan pemerasan. Beliau berkata ketika ini siasatan terperinci sedang dilakukan berhubung kes itu dan kesemua anggota yang terlibat ditempatkan di unit pentadbiran buat sementara waktu serta tidak dibenarkan bertugas di lapangan. Jelasnya lagi, beliau tidak akan memberi peluang kepada mana-mana anggota yang bertugas di bawah pentadbiran kawasan Serdang melakukan kegiatan peras ugut. ACP Razali berkata fokusnya adalah untuk membersihkan imej ibu pejabat polis daerah Serdang daripada stigma negatif masyarakat dan mengembalikan keyakinan mereka kepada pasukan keselamatan itu. Berita politik. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin digesa mengadakan perbincangan dan rundingan bersama pembangkang berkenaan isi kandungan belanjawan 2021 sebelum dibentangkan di Parlimen pada 6 November ini. Pengarah Komunikasi Parti Keadilan Rakyat PKR Fahmi Fazil ketika membacakan kenyataan Pakatan Harapan berkata langkah itu bertujuan agar objektif yang diinginkan oleh Yang di-Pertuan Agong terutama dalam aspek mengenai wabak COVID-19 dapat dicapai. Perdana Menteri harus junjung titah tuanku dan berunding segera dengan pembangkang berkenaan belanjawan 2021. Majlis Presiden Pakatan Harapan menjunjung kasih terhadap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja di atas penolakan berprinsip terhadap permohonan Perdana Menteri untuk mengisytihar darurat. Kenyataan Majlis Raja-Raja bertarikh 25 Oktober menjelaskan pertimbangan yang telah diambil kira oleh Raja-Raja Melayu dalam isu yang amat serius ini. Duli-duli tuanku amat sedar tentang hak dan budi bicara serta peranan seperti yang termaktub di dalam perkara 150 Perlembagaan Persekutuan dalam mengimbangi pelbagai tuntutan demi menjamin berlakunya keadilan dan membatasi sebarang unsur penyalahgunaan kuasa dan telah membuat keputusan berdasarkan perkara tersebut. Beralih ke berita luar negara. Lebih 140 orang maut apabila sebuah bot yang membawa kira-kira 200 pendatang dilaporkan karam di Senegal minggu lalu, menurut Pejabat Migrasi Antarabangsa IOM. IOM dalam satu kenyataan turut memaklumkan ia adalah insiden bot karam yang terburuk pernah direkodkan pada tahun ini. Sebelum ini, pihak berkuasa Senegal memaklumkan sekurang-kurangnya 10 mangsa maut manakala 60 lagi berjaya diselamatkan. Agensi itu juga menzahirkan perasaan sedih atas tragedi terbabit yang menyusuli insiden 4 bot karam di Laut Mediterranean minggu lalu dan satu lagi kejadian di selat berkenaan. Pihaknya menggesa kerajaan, rakan kongsi dan masyarakat antarabangsa supaya bersatu bagi mematahkan jaringan penyelundupan serta pemandangan manusia yang mengambil kesempatan terhadap golongan belia yang terdesak. Isnin lalu, kerajaan Senegal telah memberi amaran mengenai peningkatan jumlah pendatang yang berusaha ke Eropah melalui laluan berbahaya di Timur Atlantik yang merupakan lintasan untuk ke Pulau Canary di Sepanyol. Berita sukan. Juventus kendalian Andrea Pirlo bertandang ke Spezia Ahad ini dengan harapan diperkuat kembali Cristiano Ronaldo selepas kekalahan kepada Barcelona dalam saingan Liga Juara-Juara. Ronaldo tidak beraksi ketika kekalahan 2-0 di tangan Barca kerana masih dikuarantin selepas didapati positif COVID-19 2 minggu lalu dan ia merupakan kekalahan pertama Pirlo sebagai pengendali. Juara Serie A itu tidak bermula baik musim ini dalam usaha mereka memburu kejuaraan Liga ke-10 berturut-turut dan gelaran elit Eropah pertama sejak tahun 1996. Gegasi turut itu kini di tangga kelima dan 4 mata di belakang AC Milan yang diterjoi Zlatan Ibrahimovic dan akan bertemu kelab kerdil dari Liguria yang berada di tangga 14 Liga. Juara bertahan 9 kali itu memenangi perlawanan pembukaan ke atas Sampdoria pada September. Kemenangan tunggal Serie A mereka di atas padang musim ini sebelum mencatat 3 keputusan seri.
Mereka bagaimanapun mendapat kemenangan percuma ke atas Napoli yang enggan bertandang ke Turin pada 4 Oktober kerana kes COVID-19. Baik, sekian itu saja edisi MG untuk petang ini. Jangan lupa ikuti kami tepat jam 7.45 malam nanti untuk perkembangan lebih menyeluruh berita dalam dan luar negara. Juga ikuti kami di semua platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Saya Nur Ayuni Johari. Assalamualaikum dan salam hormat.